cikgu yang biasa menjadi guru pembimbing pada semester yang lepas, ya, dan saya nampak ni kan. Slide ini tak banyak kan. Tapi kalau ada masa sedikit lagi, saya tunjukkan slide untuk apa, bimbingan untuk kecemerlangan. Baik, mungkin cikgu-cikgu akan ada pertanyaan ataupun terdetik di fikiran. Kenapa pasal 1? Kenapa pasal 2? Apa perlunya pasal 1 kemudian ditambah dengan pasal 2? Baik, saya rasa macam inilah. Ini merupakan struktur yang telah dirancang oleh IPG seluruh Malaysia. Pelajar-pelajar kita, guru pelatih ini akan melalui 2 pasal ni. Jadi kalau kita kata guru pelatih ni telah melalui pasal pertama, maka pasal kedua ni kita nak lebih advance kan. Mungkin perkara yang sama, kita nak advancekan pelatih-pelatih kita menjadi guru permulaan kan. Nama dia guru pelatih. Belum lagi jadi cikgu ni kan. Mereka ni guru-guru pelatih. Setelah selesai nanti mereka dilantik, mereka akan jadi guru permulaan kan. Jadi bila guru permulaan ni mereka telah selesai latihan tapi juga perlu diberi bimbingan. Okey, itu sebagai intronya ya. Ini ialah tugas dan tanggungjawab guru pembimbing. Okey. Ini sekali pengenalan ya. Praktikum ni adalah latihan mengajar, komponen wajib bagi program pendidikan guru. Dan praktikum sebenarnya memberi peluang kepada pelajar untuk mempraktiskan pengetahuan yang mereka pelajari, kemahiran ketika mereka menghadiri kuliah dan nilai keguruan secara reflektif dalam situasi sebenar di bilik darjah. Ketika mereka di bilik kuliah, mereka telah diberi latihan teori kan, dan juga amalan-amalan pengajaran mikro, pengajaran makro, di SKP dan sebagainya, semua telah didedahkan, telah diberi kepada pelajar-pelajar kita. Tapi untuk pengetahuan cikgu-cikgu semua, realitinya ialah apabila mereka dapat melaksanakan praktikum. Jadi praktikum ni satu yang sangat bermakna kepada pelajar-pelajar kita. Mereka akan ingat sehingga bila-bila, sehingga mereka berkhidmat. Jadi tumpuan praktikum ni, proses PDP, pelaksanaan praktikum ni memberi tumpuan kepada proses PDP dengan bimbingan pensyarah. Maksudnya pelajar tu dia bergerak sendiri. Apa yang kita dah ajar di SKP, rancangan tahunan, rancangan mingguan, RPH kan. Kita cuma menjadi pembimbing. Di IPT kita panggil pensyarah pembimbing. Di sekolah guru pembimbing. Kenapa nak membimbing? Sebab guru macam doktor pelatih lah kan. Maka doktor yang telah terlatih tu membimbing doktor yang baru. Okey. Dan taklimat ini untuk guru pelatih kita telah beri, para pensyarah dia juga ya, pensyarah pembimbing dan lain-lain lah. Apakah aspek-aspek penting dalam perkongsian amalan praktikum? Ini pun mungkin merupakan ulangan ya. Jadi dalam slide ni tak panjang sebenarnya. Ada 5 perkara, 6 perkara. Yang pertama, jenis pelaksanaan PDP, jadual waktu praktikum, kemudian bilangan penyediaan, kemudian apakah yang kita perlu sediakan diri kita sebagai guru pembimbing ataupun pensyarah penyelia dan juga pensyarah pembimbing, serta penyediaan RPH yang berkesan. Ini secara sepintas lalulah. Kalau saya nak tunjukkan secara detailnya RPH sahaja, kalau di IPG kita ni mungkin ambil masa sampai 1 minggu, 2 minggu kan untuk pelajar tu mendengar penerangan tentang komponen-komponennya adalah RPH, guru pelatih. Kemudian penutup. Baik, yang pertama jenis pelaksanaan PDP. Bagi tujuan pelaksanaan PDP tertakluk pada arahan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh unit praktikum.
Kan, misalnya tadi apa-apa kami walaupun telah mengajar berpuluh-puluh tahun pun, setiap kali pelajar kami nak pergi praktikum ke sekolah, unit praktikum akan memberi bimbingan, memberi taklimat. Dia kata yang ini pasal 2 kan. Pasal 1 lu dah beri dah, tapi beri lagi. Okey. Jadi yang keduanya, semua pihak yang punya kepentingan dan keperluan akan dimaklumkan berkaitan dengan perkembangan terkini. Kan, mungkin cikgu-cikgu dah dengar apakah maklumat-maklumat daripada unit praktikum, kan? Guru pelatih kita juga telah diberi taklimat, unit praktikum juga telah memberi taklimat supaya pelajar kita pergi ke sekolah dalam situasi yang sangat bermakna, kan? Supaya mereka tidak mensia-siakan masa. Dan PDP jalankan secara bersemuka, kecuali semasa PKP dahulu. Itu secara hybrid, online dan sebagainya. Baik. Jadual waktu ini pun telah dimaklumkan rasanya. Ini supaya tidak timbul isu pelajar kita tidak dapat membuat persiapan untuk melaksanakan PDP yang berkesan. Kan? Kita beri peluang kepada mereka 8 waktu, maksima 12 waktu seminggu, dan pecahan dia kalau ada 8, 6 waktu teras, 2 waktu elektif teras. 2 waktu elektif moral lah maksudnya. Mungkin mereka terasnya bahasa Melayu, kan? Major, subjek major bahasa Melayu. 6 waktu. 6 waktu seminggu. Jadi elektifnya pendidikan moral 2 waktu seminggu. Bilangan penilaian rancangan RPH, rancangan pengajaran harian adalah berdasarkan 6 waktu bagi bilang teras dan 2 waktu bagi elektif minimum. Bagi PDP KOKO, RPH boleh disediakan dalam masa 2 minggu sekali. Ini ikut keperluan lah. Okey, yang ini pun mungkin bimbing ulangan, ulang kaji kepada guru-guru yang telah biasa membimbing pelatih-pelatih kami. Ini ialah tugas dan tanggungjawab guru pembimbing. Yang pertama, menghadiri taklimat berkaitan praktikum daripada unit praktikum dan juga saya untuk elektif secara lebih detail. Memahami, menghayati, melaksanakan peranan sebagai guru pembimbing. Ini lampiran yang ada, mungkin cikgu-cikgu dah tengok dah kot, yang diberi oleh unit praktikum. Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pelajar dalam aspek PDP di dalam dan di luar bilik darjah dan perkara-perkara yang berikut. Maksudnya sebagai guru pembimbing, cikgu-cikgu bukan hanya, ini bukan saya nak mengajar cikgu ya, kita ulang kaji lah sama-sama kan. Kita bukan hanya membimbing pelatih kita di dalam kelas, tapi mungkin di luar kelas. Contoh kan, di luar kelas. Mungkin pelatih kita ni, walaupun kita dah beri taklimat secara detail, mereka tak tahu lagi budaya sekolah kan. Budaya menghormati sekolah, macam mana nak hormat guru-guru senior, guru-guru lama. Waktu itulah kita main peranan kan. Kita sebagai guru pembimbing, kita beritahu. Macam kita anggap mereka seperti, kalau yang muda tu adik kita lah. Kalau kita dah berumur macam saya ni, kita anggap seperti anak kita lah kan. Kalau ada tetamu datang rumah, saya akan suruh anak saya hormatlah kepada tetamu, kawan saya tu. Macam tu. Okey, yang pertamanya, jadual waktu telah telah saya sebutkan tadi, bilangannya. Ya. Takat ini masih ada lagi yang masih pelajar yang sekolah lain kan, yang belum ada jadual waktu. Mereka PM saya, encik, saya belum dapat jadual waktu. Dan saya faham sekarang ni sekolah berada bukan di awal tahun kan, di hujung tahun. Kami faham kan. Tak lama lagi bulan Februari ada cuti sekolah kan. Jadi ini adalah merupakan kekangan-kekangan. Tapi kalau tak silap saya, 6 minggu sebelum cuti, 6 minggu selepas cuti. Kalau tak silap saya lah kan. Mereka akan berpraktikum selama 12 minggu. Kan? Okey, lebih kurang 3 bulan. Baik, apa lagi? Yang kedua, mungkin cikgu telah sangat mahir, iaitu di SKP. Pastikan pelajar-pelajar, pelatih-pelatih kita, kan? Rakan guru kita lah kan, pelatih kita, kan? Pelatih kami. Mereka ada di SKP, Dokumen Standard Curriculum dan Pentaksiran yang terkini, kan?
Ni ada isu, bukan isu ya, ada pelajar yang tanya. Saya mengajar SJKT ataupun SJKC. Dokumennya semua di dalam bahasa Tamil atau bahasa Chinese. Tak ada masalah. Guna sajalah di SKP itu, kan. Mungkin saya tak boleh baca. Okey. Tapi pelatih tu boleh baca. Jadi kita pastikan mereka mengambil di SKP yang betul lah. Kan. Yang sah. Dokumen yang sah. Okey, kemudian seterusnya rancangan semester. Ini mereka kena buat. Ini pun tertakluk kepada kehendak unit praktikum. Okey, kalau untuk aliran perdana ni, maksudnya yang biasa ni kan rancangan semesternya selama 12 minggu tu mereka telah siapkan. Jadi minggu ni ataupun minggu depan ada lawatan pertama untuk subjek major. Dipanggil lawatan sosial. Jadi sepatutnya benda-benda ni dah ada dah. Okey, di SKP dah ada, jadual waktu dah ada. Daripada di SKP ni mereka ada rancangan semester dan mereka ada rancangan semester dan juga ataupun mingguan lah kan. 12 minggu tu dah lengkap dah. Kan? Kalau ada cikgu-cikgu nak beri apa-apa ni boleh ya. Boleh bercakap lah kan. On mic tu boleh bercakap. Okey. 12 minggu tu mereka mesti sediakan. Jadi kemudian persediaan mengajar harian ataupun RPH. Baik, apabila kita daripada nak transfer daripada rancangan mingguan tadi kepada harian, pelatih-pelatih kita akan buat kan. Mereka akan prepare di IPG. Apabila cikgu membimbing, cikgu tengoklah kan. Cikgu lihat, saya rasa saya tak sempat butir-butir apa tu RPH tu daripada tarikh, hari, tajuk dan sebagainya tu kan. Tapi cikgu-cikgu mungkin boleh bimbing mana-mana yang cikgu-cikgu rasa penting. Contohnya kan, kalau poin-poin itu dia panggil apa ya? Di SKP tu kan, kalau moral ni, penakulan moral 1.2, kepercayaan kepada Tuhan, penakulan moral, kemudian emosi moral 1.4 misalnya, 1.5 tingkah laku moral kan. Jadi apa yang cikgu boleh bimbing ialah membimbing pelatih-pelatih kita membuat persiapan, perancangan yang tepat kan. Jadi kalau kita susah nak tetapkan yang mana yang tepat kan. Mungkin kita sebagai guru pembimbing, pelajar kita ni, murid-murid kita di sekolah tu kita ajar hari-hari, memang dia cikgu akan ajar 3 komponen ni kan. Penakulan moral, emosi moral, tingkah laku moral, objektif tu, tiga-tiga tu ada. Di sini kadang-kadang pelatih kita mungkin dia buat satu saja. Jadi kita tanya dia, kenapa you buat satu? Mungkin dia ada alasan sendiri. Dia kata, saya lihat pelatih ni, pelajar ni, murid-murid ni sangat lemah gini-gini. Di sinilah peranan kita. Sebab cikgu-cikgu lebih lama di sekolah. Kelas ni kelas yang bagus tau. Saya ajar ni, kita tunjuk kan. Tunjuk. Saya ajar ni, mereka ni dah boleh tiga-tiga ni, tak ada masalah. Kan? Contohnya, tak ada masalah. Mereka boleh. Komponen afektif moral boleh, tingkah laku moral boleh, penakulan moral boleh. Kan? Itu contohlah kan. Mungkin pelatih-pelatih kita ahli ICT, teknologi kan. Tapi mereka tak boleh lepas orang pengalaman. Okey, nak cakap rancangan banyak. Kita dah ajar lah kan pelajar kita ni tentang perkara. Okey, terus mungkin mereka lebih kali muda lah kan. Memang muda kan. Tak ada masalah. PDP ni ada pembelajaran digital kan. Papan interaktif. Mungkin tag tak boleh. Okey. Kemudian PDP macam kan. Sekolah dan juga inisiatif kita bantu.
habis kelas tu. Dalam proses tu. Mereka kena belajar dengan guru-guru yang senior, yang boleh membimbing mereka. Kan cikgu lihat mereka, nanti mungkin di bawah pun ada juga, mereka tak boleh langsung menarik perhatian. Kita tak tahu keadaan sekolah tu kan. Sekolah ni macam mana. Mungkin cikgu boleh kontrol. Kan? Cikgu tak ada masalah boleh kontrol murid tu. Tapi pelatih kita tak boleh. Kan? Jadi masa proses PDP ni ada banyak perkara lah. Kawalan kelasnya, papan kenyataannya, hiasan dan sebagainya. Kan? Okey, kemudian proses pengajaran berpasangan. Kemudian, mana yang saya sebut saya pintas lalu lah. Amalan pemulihan dan pengayaan. Kan? Mungkin pelatih-pelatih kita ajar kemudian baru 20 minit kan. Habis dah semua langkah. Dia buat 3 langkah. Di sini fungsi guru bimbing kan. Bimbing patut dia kata awak ni cukup tak boleh menguasai pemulihan. Itu kurang. Kecilnya penyoalan. Ini kita dah dalam DSP pun ada tahap 1, tahap 6 kan. Bila teknik menyoal ni, mungkin pelatih kita ni dia kan, dia pun menggunakan kata tugas yang stick kan. Dia kata dia mengajar tahun 3 ataupun tahun 2. Perincikan contoh kan. Perincikan masalah negara kita kan. Jadi kami ni pelatih ni memang ajar teknik menjawab ni kan. Perincikan budak tahun 2 kan. Saya cakap Melayu kan. Perincikan. Jadi mungkin aku boleh ajar apa kata tugas dia sesuai kan. Macam mana lagi lah. Okey, tak nak detail. Saya pergi terusnya pentadbiran dan pilihan murid. Cikgu bimbing mereka. Apa yang perlu dibuat supaya murid yang cikgu beri kepada pelatih tu tidak tercicir kan. Dengan kata, saya sayang murid saya tak nak bagi guru pelatih ni. Nanti rosak mereka. Pentadbiran macam mana. Jadi kita terus saja kan. Bimbing saja mereka. Okey. Kemudian lagi ni tadi pengurusan bilik darjah.
Okey. Tadi saya on ke tak tadi cikgu ha? Ke saya tak on tadi? Yang Jing Ning. Ya, Encik tadi keluar. Oh, tapi taklimat tadi dah sampai kan? Sudah sampai tapi tiba-tiba terkeluar. Ya. Okey. Jadi sekarang ni cikgu-cikgu kita dah faham ya engineering ya. Boleh mereka dah terima maklumat tak? You rasa? Respon sikit. Hai. Okey, Jing Ning. Cuba cakap lagi sekali. Sekarang ni takat mana yang you dengar tadi, bimbingan tadi? Apa ni taklimat tadi? Encik boleh paparkan yang tadi slide tak? Okey, saya rasa saya kena paparkan slide yang baru lah kan. Ya. Yang baru lah ni, kejap ya. Sebab yang tadi Okey, sekarang nampak tak? Boleh tak engineering? Nampak tak? Ya, boleh Encik. Okey. Baik, yang ini adalah merupakan tambahan sebenarnya. Kalau cikgu-cikgu nak tengok apa dari segi bimbingan untuk serupa juga yang macam saya cakap tadi lah kan, iaitu tentang komponen kalau nak membimbing pasal 2 ni untuk kecemerlangan, antaranya perancangan. Ini secara detail ni kan, tapi saya tak boleh beri sebab slide ni banyak kan. Perancangan, amalan pedagogi masa kini, kemahiran insaniah, ini semua ada dalam RPH pelajar kita, pelatih kita. Refleksi, portfolio, refleksi sesi PDP, penulisan jurnal. Tasiah dan profesional guru. Ini ialah kalau kita nak F1 lah untuk semester ni. Kerana ini mereka pasal 2, target untuk dapatkan up markah yang bagus, inilah perkaranya. Ya, portfolio lengkap. Kita sebagai pembimbing pastikan benda ni cikgu ni buat je kan. Kita tengoklah. RPH lengkap tiap minggu. Mingguannya, hariannya. Ada inovasi bahan bantu mengajar. Menggunakan BBM, elemen TMK, BBM maujud yang menarik, menyediakan BBM PAK 21 kan. Lagi apa? Menghasilkan video simulasi co-curriculum ikut kesesuaian. Melibatkan diri dengan aktiviti KOKO, akademik di sekolah. Teknik kawalan kelas. Tadi saya dah cakap dah tadi dah. Mungkin miss ke macam mana, kita keluar saya tak pasti lah kan. Hasilkan video rakaman ikut kesesuaian, melaksanakan refleksi pertengahan praktikum. Ini yang maksudnya video ni kalau perlulah kan. Okey, lagi yang perlu lagi apa lagi? Menulis jurnal setiap minggu. Ini tanggungjawab pelatih kita. Cikgu-cikgu kena tahu kan. Melaksanakan pentaksiran. Tadi saya telah ulas tadi, detail tadi. Melaksanakan kerja projek sekolah yang sesuai kan. Okey, yang berkaitan dengan bidang mereka. Boleh minta tolong dan sebagainya. Melengkapkan fail dalam Google Drive. Ini peranan pelatih untuk di IPG lah. Kemahiran insaniah mereka kena mahir. Ini komponen ni semua ada di dalam RPH mereka. Ini contoh, ini tak perlulah. Sahsiah dan profesional perguruan. Guru pelatih ni mesti dibimbing, cemerlang praktikal punya sikap sahsiah yang terpuji, berfikiran positif, proaktif, inovatif, motivatif dan lain-lain lagi lah. Okey.
Ini ialah definisi pelajaran abad 21. Saya tak boleh sebut detail daripada hari ini kan. Cuma dedahkan kepada cikgu-cikgu saja. Mesti ada komponen abad 21. Kan? Mungkin cikgu-cikgu lebih mahir lah. Ini pembelajaran abad 21. Apa dia perkara yang perlu? Relevantnya, coherentnya, futuristic, flexible, dynamic. Untuk tujuan menangani cabaran globalisasi. Pelatih-pelatih kita tahulah perkara ini ya. Saya cuma dedahkan sedikit saja. ABM ataupun BBM, bahan bantu mengajar, alat bantu mengajar, teknologi, teknologi maklumat, komunikasi, slide-nya, permainan interaktifnya, Kahootnya, kuisnya. Mereka semua sangat mahir tentang perkara ini. Kita bimbing saja. Tayangan video, dokumentari dan sebagainya. Bahan maujud. Ya. Okay. File dan sebagainya. Ini ialah contoh amalan baik abad 21. Yang mungkin pelatih kita kalau nak beri cemerlang macam ni lah kan. Ini sebenarnya taklimat untuk guru cemerlang ni. Untuk pelatih cemerlang, bukan guru cemerlang, untuk pelatih cemerlang. Pelatih cemerlang. Ada papan ganjaran, ada pengajaran secara berkumpulan dan sebagainya lah tu, baca tu kan. Traffic light dan sebagainya. Sampai lagi yang ke 14 tu, peneguhan, tepukan, ucapan dan sebagainya. Yang mereka kena buat. Yang ini saya tak payah sebut satu demi satu lah. Hati kita lebih maklum lah. Okay, ada soalan tak? Transformasi. Ini pelatih kita lah. Pemikiran mereka, keyakinan mereka, sikap mereka, jakaan, prestasi. Okey, ini kesimpulannya. Maksudnya untuk pasal 2 ni kalau kita nak upgrade kepada pelatih kita supaya mereka dapat cemerlang, bukan target cemerlang. Dapat advance kan, meningkatkan PDP mereka. Pengajaran yang lengkap, menarik, kualiti cemerlang, folio, refleksi, penulisan jurnal lengkap, prestasi yang konsisten, aplikasi BBM, aktif dalam koko dan kod akademik, hubungan yang sangat baik dengan pensyarah, pentadbir dan juga pihak sekolah, komitmen tugas yang sangat luar biasa. Inilah antara ringkasannya, kesimpulan ni. Itulah yang cikgu-cikgu perlu bimbing kepada pelatih-pelatih kita. Okey, saya rasa itu saja. Ada soalan tak? Itu saja yang saya nak sampaikan. Ada soalan tak cikgu? Ada soalan? Ada soalan tak? Kalau tak ada cikgu? Saya tunggu sampai 5 detik. Saya bilanglah hati saya. Kalau tak ada, maksudnya taklimat kita ni berakhir lah. Dan Ning dah buat screenshot ya? Sudah, Encik. Okey, sebab nak unit praktikal nak tengok nanti. Baik, kalau tak ada soalan, saya rasa saya dah menyampaikan lah. Sampai ke tak sampai, saya tak pastilah. Okey, saya harap cikgu, ini bukannya mengajar, saya katakan ni cuma untuk mengulang kaji tugas kita sajalah. Okey, saya rasa setakat itu saja. Terima kasih yang tidak terhingga kepada cikgu-cikgu yang sudi membimbing para pelatih kami. Kita ingat waktu kita mula-mula nak jadi cikgu dulu bagaimana kita pergi ke sekolah. Begitulah perasaan mereka kan. Okey, jadi saya rasa setakat itu saja. Terima kasih kepada cikgu semua. Ada masa lain kali kita jumpa lagi. Terima kasih, jumpa lagi. Okey. Terima kasih Encik. Ya, sama-sama.